Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kerana tuan-tuan dan perempuan begitu committed untuk mengikuti kursus ini. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, saya bukanlah orang yang begitu expert tetapi sekadar untuk perkongsian tu insya-Allah lah. Okey, walau bagaimanapun saya mulakan sesi perkongsian pada pagi ini dengan sedikit bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Jadi insya-Allah suara saya jelas Cik Saiful? Jelas ke suara saya? Ya jelas. Okey, insyaAllah. So, saya teruskan dengan perkongsian pada desktop saya di mana ini adalah paparan yang tuan-tuan dan perempuan akan lihat sekiranya tuan-tuan dan perempuan membuka browser tuan-tuan dan perempuan dan tuan-tuan dan perempuan menaip cdos.edu.my. Okey. So, bila kita type cdos.edu.my, okey. Kita tunggu sekejap. Dia loading. Okey, inilah paparan LMS. Belum lagi, dia masih lagi di dalam CDOS kita. Okey, paparan cdos.edu.my. Dan untuk pergi ke laman LMS kita, kita pergi kepada menu online services. Okey, saya ulang. Di sini pada interface ini, tuan-tuan dan perempuan akan dapati beberapa menu ya. Di sini home, organization, services, e-content, online services, download dan user manual. Jadi untuk pergi ke paparan LMS, tuan-tuan dan perempuan perlu mengambil menu online services. Okay. Dan dia akan ada beberapa sub menu lagi, iaitu antaranya yang kita akan tumpukan pada pagi ini ialah LMS itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan perempuan klik pada LMS butang tadi. Okay. Di sini tuan-tuan dan perempuan lihat kita perlu masuk ke maafkan saya. Di sini tuan-tuan dan perempuan perlu masukkan username dan password tuan-tuan dan perempuan untuk login ke LMS tadi Okey, untuk saya. Okey, by defaultnya saya difahamkan para pensyarah semua perlu memasukkan number IC masing-masing Okey, untuk username dan juga password. Okey. Kalau dah tukar tu lain lah kan. Tapi kalau macam saya tak tukar lagi. Saya boleh masuk menggunakan number kad pengenalan bagi username dan juga password. Okey, sebaik saja tuan-tuan dan perempuan masukkan username dan password, kita klik pada login. Okey, yang menariknya tuan-tuan dan perempuan, kita boleh akses juga LMS, portal LMS kita ni menggunakan smartphone kita. Okey, lagi sekali bila kita dah berjaya, bila kita dah berjaya login, kita akan pergi kepada menu online services sekali lagi. Okey, di mana apabila kita pergi kepada online services, kita akan ambil butang LMS juga. Okay, sebab kita menumpukan pada platform pembelajaran kita iaitu Learning Management System 3.5. Ini yang baru. Okay. Jadi selepas kita dah berjaya masuk, ini adalah paparan dashboard kita. Sekiranya kita dah subscribe ataupun kita dah create kita punya kursus-kursus yang tertentu, dia akan secara automatiknya keluar pada paparan interface ni lah. Okay, pada antarmuka dashboard ni. Okay, jadi saya pada sesi ini saya membayangkan kita semua bermula dengan suatu yang kosong lah, yang start over ataupun kita kata bermula dengan langkah pertama. Untuk orang-orang yang pensyarah-pensyarah Politeknik Tunku Syed Sirajuddin yang dah berjaya membina platform mereka, kita abaikan, kita anggap ini adalah satu sesi ulang kaji. Okey. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan yang masih baru, yang belum lagi membina platform, tuan-tuan dan perempuan perlu pergi ke panel sebelah kiri tuan-tuan perempuan, iaitu site home. Okey, saya ulang, pergi ke panel sebelah kiri tuan-tuan dan perempuan, iaitu kita akan pilih menu site home. Apabila kita pilih menu site home, kita akan scroll ke bawah, dan cari jabatan tuan-tuan dan perempuan.
Okey, so di bawah jabatan ni tuan-tuan dan puan-puan akan lihat dia telah sedia dicipta program-program yang tertentu bagi jabatan tersebut. Contohnya macam saya sendiri, saya berada di Jabatan Perdagangan di bawah Diploma Sains Kesetiausahaan. Jadi saya akan klik pada Diploma Sains Kesetiausahaan kerana saya akan mengajar kursus-kursus yang berkaitan dengan DSK ya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi ke program tersebut, kita dapati akan ada basically we have 3 semester lah yang telah di-create oleh kita punya penyelaras pembelajaran jabatan. Okay, mungkin ada lagi penyelaras yang belum menukar, tapi untuk saya dah tukarkan sesi saya menjadi Disember 2020, Jun 2020, semester pendek, sesi pendek 2020. Okey, jadi untuk kali ini kita difahamkan sesi akan datang ni ialah sesi Jun 2020, maka kita akan kliklah pada sesi Jun 2020. Okey, jangan panik walaupun tuan-tuan dan puan-puan tengok banyak platform dah create kat sini, sebenarnya ini adalah tugas penyelaras pembelajaran jabatan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu untuk bina platform ini. Tuan-tuan dan puan-puan hanya pergi masuk dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai role sebagai teacher di dalam setiap platform ini. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan cari di dalam platform antara platform-platform yang telah dibina ini, tuan-tuan dan puan-puan dapati tidak ada nama khusus dan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi segeralah memaklumkan kepada penyelaras pembelajaran jabatan ya. Jadi mereka, insya-Allah mereka akan bina kursus tersebut untuk kita. Ataupun sekiranya kursus tersebut bertukar kod dan sebagainya, juga boleh merujuk kepada penyelaras pembelajaran jabatan di jabatan masing-masing. Okey, baiklah. Untuk kali ini saya tidak akan memberikan contoh platform saya ya, sebab platform saya sudah ada sedia terbina saya punya konten. Jadi saya cuba ambil satu contoh iaitu di PK2043 ni, Trengkas 1 ni. Okey, katakan, cuba kita bayangkan bahawa seolah-olahnya anda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni adalah seorang pensyarah yang akan mengajar di Jabatan Perdagangan di bawah program Diploma Sains Kesetiausahaan dan akan mengajar kursus Trengkas 1 di PK2043. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan masuk, tuan-tuan dan puan-puan perlu mencari platform di PK2043 Trengkas. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan klik pada platform tersebut. Okey, terlebih dahulu sila maklumkan kepada penyelaras pembelajaran jabatan supaya memasukkan tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita kata enroll tuan-tuan dan puan-puan sebagai manager ataupun sebagai teacher Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tak di-enrollkan sebagai manager ataupun teacher, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh buat apa-apa terhadap platform tersebut. Jadi sebagai contohnya di sini, okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah di-enroll ataupun diberikan privilege sebagai teacher ataupun manager, tuan-tuan boleh masuk ke dalam platform ini dan tuan-tuan dan puan-puan dapati ianya kosong. Sebab kita masih belum restore ataupun kita masih belum membina apa-apa konten terhadap platform ini. Okey, jadi di sini untuk hari ini saya tahu tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak cakap, kalau kita mulakan sesuatu tu dengan baru, kita rasa motivasi kita sedikit, kita kata tak berapa nak panas tu dia jadi lambat kan. Jadi hari ini saya nak ajar tuan-tuan macam mana kita nak buat backup daripada platform lama, kemudian kita restore saja dekat platform baru ni. Jadi bila kita restore, kita tengok benda yang kita dah ada daripada platform lama tu, kita rasa macam lebih bermotivasi lah untuk kita nak tambah konten, kita nak buat aktiviti forum ke, quiz ke, assignment dan sebagainya. Okay, jadi di sini saya akan bawa tuan-tuan puan-puan balik semula kepada platform lama. InsyaAllah masih lagi belum tutup, saya fahamkan masih lagi belum tutup. Tuan-tuan dan puan-puan pergi balik dekat platform lama. Okey, sebagai contoh saya balik ke platform Puan Salasia Nordin sebab dia mengajar Trengkas 1.
Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perlu jugalah untuk saya tunjukkan bagaimana untuk kita pergi ke bahagian ini supaya kita dapat buat backup untuk kursus tersebut. Okey, baik. Bila tuan-tuan dan puan-puan balik ke platform lama, okey, tuan-tuan akan pilih, tuan-tuan dan puan-puan login seperti biasa. Harapnya tuan-tuan masih ingat macam mana masuk ke platform lama. Okey. Pergi ke jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian di sini kita akan pilih manage this category Pergi cari, selepas kita pilih jabatan, kita pergi klik panel sebelah kanan iaitu panel administration. Okey, tuan-tuan dan puan-puan klik manage this category. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan pergi cari nama yang berkaitan. Okey, klik pada nama tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dapati ada beberapa kursus yang telah tuan-tuan dan puan-puan pilih, yang telah tuan-tuan dan puan-puan bina sebelum ni. Okey, di sini kita nak matchkan dengan platform yang di LMS baru, iaitu tadi kita nak ambil teringkas 1 kan. Jadi saya akan buka pula yang teringkas 1 di platform lama ini. Okey, lihat di sebelah kanan daripada nama kursus ini, tuan-tuan dan puan-puan dapati pada butang yang kelima daripada sebelah kiri itu, butang kelima dari sebelah kiri. Okey, selepas butang setting, selepas butang enroll users, okey, delete dan juga hide button tu, tuan-tuan dan puan-puan tengok di sebelah hide button tu ada satu button nama dia backup. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan klik pada button backup tu. Okey. Okey, di sini adalah langkah mula untuk kita nak backup segala apa yang ada di dalam platform lama ni. Okey, tak kisahlah sama ada kuis ke assignment ke e-note ke forum dan sebagainya. Okey, itu masuklah gambar-gambar yang tuan-tuan masukkan dekat platform lama tu pun kita akan backup dan kita akan restore dekat LMS baru kita iaitu LMS 3.5. Okey. Baik, sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah chat di sebelah kanan tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak komen sama ada saya terlalu laju ataupun part mana yang saya perlu tunjuk, mungkin boleh jugalah chat, saya akan take note sikit. Okey, so ini adalah langkah untuk kita backup kursus tersebut. Okey, langkah pertama kita akan scroll sikit ke bawah sebab dia dah sampai ke bawah sikit kan. Okey, sebab tuan-tuan dan puan-puan kalau tak scroll ke bawah tak nampak butang next tu. Okey, jadi langkah pertama kita klik next. Okey. Okey, ini proses untuk backup dan juga proses untuk restore memang mengambil masa. Okey, sebab tu saya pilih yang teringkas 1 ni sebab saya rasa konten dia pun, video-video pun tak berapa banyak. Sebab subjek ni ialah subjek kursus ini ialah kursus praktikal kan. Jadi tak banyaklah video-video apa tu kan. So saya pilih ni supaya cepat sikit. Tapi hopefully line kita okey. Okey, alhamdulillah. Jadi bila kita scroll ke bawah lagi, okey, sampai kita jumpa lagi button next. Okey, ni tadi langkah pertama next, sekali next. Okey, bila kita pergi yang kedua, interface yang seterusnya akan ada butang next lagi, kita klik lagi. Okey. Langkah yang kedua lah ni Langkah pertama kita next, langkah kedua kita next. Okey, seterusnya. Okey, ini yang ketiga, langkah yang ketiga kita akan klik pada perform backup. Okey, next backup. Okey, perform backup. Okey. Nampak gayanya line hari ni cukup baik jugalah Alhamdulillah. Okey. Baik. Ini langkah yang keempat. Okey. Langkah keempat kita hanya klik pada continue. Okey, continue. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan pastikan kita akan download hanya kepada file yang terkini. Okey, backup file yang terkini. Iaitu pada tarikh inilah. Hari ini ialah 4 Jun. Jadi makanya file ini adalah file yang terkini untuk kita download. So kita klik button download di sini.
Sekejap ya, sambil dia download, saya nak tengok mungkin ada siapa-siapa yang chat ya. Okay. Puan Zakia. Okey, jelas semua. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Zakia. Okey, kita balik semula. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok pada skrin saya, okey, bahagian sebelah kiri bawah ni, penjuru bawah sebelah kiri ni, nampak gayanya backup dia pun dah complete kan? Okey, jadi kejap lagi kita akan guna file ni balik untuk restore ke dalam kita punya LMS yang baru. Okey, jadi tutuplah cerita tentang LMS lama ni. Kalau nak log out pun boleh log out lah. Okey, kita balik semula kepada LMS yang baru kita. Okey, iaitu LMS 3.5 tadi. Okey, sekarang kita berada di platform DPK 2043-1 LMS 3.5, LMS kita yang baru. Dan apa yang perlu kita buat sekarang, proses untuk kita restore balik file yang lama tadi. Jadi macam mana cara kita nak restore? Senang saja, mudah sangat. Kita pergi dekat setting button ni. Okey, dekat setting button ni tuan-tuan dan puan-puan nampak Okey, dekat setting button ni ada option restore. Ada pilihan untuk kita restore Okey, jadi di sini dekat bahagian import a backup file ni, apa yang perlu kita buat ialah kita boleh drag yang backup file tadi. Okey, drag masuk je. Kalau tak boleh drag masuk, tak ada dah, hilang contohnya, dah tak ada dah. Buat backup dekat dalam pen drive dulu ni. Yang lama punya dah pernah buat backup. So tuan-tuan dan puan-puan klik je choose a file. Okey, choose a file. Okey, pilihlah file backup tuan-tuan dan puan-puan yang muda, yang panjang nama file tu kan. Tuan-tuan dan puan-puan backup lah. Okey, pilihlah. Okey. Untuk saya cuma drag sahaja. Okey, sebab saya dah sedia ada tadi yang saya baru sangat backup tadi kan. Okey, saya drag masuk dan saya akan klik restore. Okey, saya akan klik restore. Tuan-tuan dan puan-puan klik restore. Okey, jadi bila kita klik restore, okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, antara benda yang tuan-tuan dan puan-puan perlu berikan perhatian ialah pada bahagian include enroll users. Okey, nampak gayanya dia dah ambil pelajar-pelajar kita yang lama. Tapi tak apa, jangan bimbang, sekejap lagi bila next step kita akan buang lah. Okey, kita akan buang. Even kalau dia backup, kalau dia restore pun pelajar-pelajar lama kita tadi, kita boleh delete saja, jangan bimbang Okey, apa yang perlu kita buat, kita scroll je ke bawah. Okey, scroll ke bawah. Langkah pertama untuk restore ialah kita klik continue. Okey, kita klik continue. Okey. Kemudian jangan pilih restore as a new course. Sebab kita tak nak nanti bila kita pilih restore as a new course ni, dia akan create satu platform yang baru. Dia tak masuk dalam platform yang dah sedia ada ni. So, apa yang kita perlu buat, kita pilih restore into this course. Sebab kita dah buka dah course ni. Kita cuma nak restore saja balik Okey. Kemudian kita klik continue. Okey. Okey, klik continue, restore into this course, kita klik continue. Okey. Lepas tu dia kata kat sini include enroll users. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita uncheckkan dia. Bermaksud kita nak buang semua pelajar-pelajar yang entah bila-bila punya semester tu kan. Sebab yang sesi penggunaan platform lama, mungkin pelajar-pelajar tu pun dah grad dah kan. Jadi kita buanglah include enroll users. Okay, lepas tu kita scroll lagi sampai jumpa butang next. Okay, ingat saya ulang. Selepas kita uncheck, uncheck include enroll user sebab kita nak buang pelajar-pelajar yang kita dah pernah enroll sebelum ni, kita nak buang. Okay, sebab kita nak guna untuk sesi baru, mestilah ada pelajar baru kan. Okay, lepas kita buang, kita uncheck dia, kita pergi pada next button. Okay, klik. Klik next button tu. Okay. Jadi di sini, ada setengah-setengah
pensyarah ataupun tuan-tuan dan perempuan dapati kadang-kadang dia berbeza. Ada setengah yang dia tak, dia macam aktifkan bahagian kos takdik ni. So kalau dia aktifkan, means that kita boleh ubah lah. Kita ubah menjadi tarikh hari ni lah, tarikh terkini. Tapi kalau by default dia disablekan untuk kos takdik ni, so kita abaikan saja. Okay, saya ulang Kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan, apabila tuan-tuan pergi ke step langkah yang berikutnya, tuan-tuan dapati dekat cost setting ni, okay, dekat bahagian cost takdik ni, dia enable. Maksudnya dia membolehkan tuan-tuan dan perempuan untuk pilih tarikh, maka tuan-tuan dan perempuan pilih tarikh yang terkini. Maksudnya tarikh hari yang tuan-tuan buat restoration tu. Tapi kalau sekiranya macam saya, tuan-tuan dan perempuan dapati skrin tuan-tuan dan perempuan macam saya. Dia tak, maksudnya dia set default. So bila dia set default, dia disable, kita tak boleh ubah, abaikan sahaja ya. Okay, abaikan dan kita teruskan. Okay, scroll ke bawah. Okay, untuk langkah seterusnya, kita klik next. Okay, kita klik next. Okay, so insyaAllah mungkin ini dah sampai ke proses yang perform, restore. Okay, kita scroll ke bawah. Okay, kita scroll ke bawah, kita dapati ada button perform restore untuk langkah berikutnya. So kita klik perform restore. Okay, klik perform restore. Dia kadang-kadang dia ambil masa. Bila perform backup, perform restore ni memang dua-dua proses tu dia memang mengambil masa. Jadi kita tunggu sekejap lah. Okay, sambil-sambil saya review balik. Mungkin ada mana-mana yang check untuk maklumkan apa-apa. Okay, so far tak ada ya. Alhamdulillah. Okay. Ya, proses kita sekarang ni 64.9, 68.18. Okay, laju juga 83 dan 96. Okay, alhamdulillah kita teruskan dengan button continue ni. Kita klik button continue. Ini adalah proses yang terakhir. Dah sampai ke peringkat lengkap lah. Kita complete the process. Okay, dan kita dapati okay, alhamdulillah kita tengok dah siap dah kan. Jadi semangat kan? Saya tengok apa saya rasa happy sangat kan. Tak payah nak start over kan, daripada kosong nak buat satu-satu. Ni cerita panjang kan. Ni alhamdulillah kita dah berjaya. Nampak senang kan tuan-tuan dan perempuan? Saya memang pasti sangat tuan-tuan dan perempuan memang boleh buat. Okay? Okay, baik. Kita dah ada konten untuk platform kita. Baik, katakan sekarang ni saya maklumkan pada tuan-tuan dan perempuan dululah sambil-sambil ni kan. Sebenarnya LMS 3.5 ni pihak self create kan supaya kita nak mengurangkan load terhadap server kita. Jadi setiap satu platform ni, setiap satu kursus yang kita bina ni, kita tak perlu buat setiap pensyarah satu kursus. Padahal kursus tu ialah kursus yang sama. Jadi untuk LMS 3.5 ni, dia membolehkan kita untuk buat perkongsian. Satu kursus sekiranya ada 4 kelas ataupun 4 pensyarah mengajar kursus yang sama, kita cuma kongsi sahaja. Tuan-tuan dan perempuan jangan bimbang. Okay, sebab nanti dekat platform ni kalau ada 4 orang pensyarah berkongsi platform yang sama, so 4 pensyarah tersebut akan display dia punya nama masing-masing. Okay, bukan bermaksud siapa yang manager je keluar nama dia, muka dia kan, profile dia. Tapi siapa-siapa sahaja yang berkongsi dalam platform ni, dia boleh keluarkan, kita boleh nampak dia punya performance dia sebab dia akan keluar setiap pensyarah yang ada di dalam platform ni. Jadi bayangkan sekarang, okay, ada 3 orang pensyarah di dalam platform DPK 2043-1 ni. Kita bayangkan kita ada 4 orang pensyarah ataupun 3 lah, sikit-sikit, tak banyak sangat kan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan dah dilantik sebagai manager, okay, penyelaras khusus lah. Manager ni, bayangkan manager ialah penyelaras khusus. Jadi tugas penyelaras khusus ni, dia pula kena enroll 3 orang lagi pensyarah yang lain ataupun 2 orang lagi pensyarah yang lain. Okay, jadi bagaimana cara kita nak enroll tu? Okay, senang saja.
Apa-apa pun kita akan berbalik kepada button setting ni lah. Sebab banyaknya memang kita akan bermain dengan button setting ni. Okey. Bila kita nak enroll, kita akan pergi dekat more. Okey. Kita nak enroll pensyarah ke, kita nak enroll student ke, kita akan pergi dekat button setting yang ada di penjuru sebelah kanan atas ni. Okey. Kita akan pergi dekat bahagian more. Setting, more. Okey. Baik. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Tengok pada bahagian users. Sebab teacher ke, manager ke, pelajar ke, dia ialah pengguna. Jadi pengguna maka kita ambil dekat tab users ni. So dekat tab users ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sama ada dah sedia ada pengguna ataupun mungkin penyelaras pembelajaran jabatan ni dah tolong kita invite kan. Macam ni kan. Penyelaras pembelajaran jabatan perdagangan sama ada Puan Aroal ataupun Cik Syukri mungkin dia dah invite dah Puan Salasiah ni. Okay, tapi Puan Salasiah Nordin ni dia hanya jadi manager. Dia tak jadi teacher. Nanti kalau orang tanya, kenapa dekat status blended tak keluar nama? Saya bagi tahu ni nak troubleshoot kan. Okay, saya bagi tahu Salah satu sebab ialah di mana role-nya bukan teacher. Jadi kena pastikan jangan syok bila jadi manager dia ingat semua boleh buat kan. Boleh delete, boleh add activity, boleh invite student, semua boleh buat. Tapi bila kita tengok status blended kan, tengok-tengok nama dia tak keluar. Salah satu sebab dia tak invite, dia tak bagi role diri dia sebagai teacher. Dia hanya ada role sebagai manager. Jadi senang je dia buat sendiri. Okay, saya ulang balik. Dia buat sendiri saja. Klik pada button setting ataupun yang macam lambang pensel tu kan. Okay, lepas tu dia pilih teacher. Walaupun dia manager, dia mesti lantik diri dia sebagai teacher. Okay, lepas dia pilih teacher, okay, dia akan klik button save yang nampak macam lambang disket ni kan. Siapa yang hidup zaman-zaman yang terdahulu sikit tu kan. Dia pernah tengok disket ni kan. Ni lambang save. Okay. Baik. Dia dah jadi teacher, dia juga manager. Puan Salasiah, kalau dia ada online sekarang ni, Puan Salasiah sekarang adalah manager dan Puan Salasiah juga adalah teacher. Bagaimana untuk Puan Salasiah melantik pensyarah-pensyarah yang lain yang turut mengajar kursus yang sama? Okey, macam mana? Mudah sahaja. Okey, Puan Salasiah hanya perlu pergi dekat bahagian sini ya. Tengok tuan-tuan perempuan. Di bawah button setting, ada satu button iaitu enroll users. Okey, tuan-tuan dan perempuan klik dekat button enroll users ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan assign role dia sebagai teacher. Sebab kita nak invite teacher kan. Dan tuan-tuan dan perempuan type lah nama pensyarah tersebut. Okey, katakan saya type nama saya sendiri. Okay, saya nak kongsi platform ni dengan Puan Salasiah kan. Okay, jadi saya akan cari nama saya. Azroniza. Okay, dah keluar kan? Jadi saya klik Azroniza. Okay. Kemudian saya klik pada button Enroll Users. Okay, jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan lihat saya dah ada di dalam platform ni sebagai sepatutnya bagi teacher je lah kan. Tapi disebabkan saya juga adalah AJK pembelajaran yang dahulunya saya juga adalah penyelaras pembelajaran jabatan JP. Okay, jadi saya ni adalah manager juga kan. Tapi kalau Puan Salasiah nak set saya hanya sebagai teacher, tak boleh lah sebab saya automatik dia sebagai course creator juga saya ni. Kalau pensyarah yang lain, contohnya pensyarah yang lain, kita demo satu lagi Kita demo satu lagi. Bila kita ulang-ulang kita akan ingat kan. Okay, nak invite seorang lagi teacher. Kita pergi kat enroll user. Okay. Lepas tu kita pilih, kita assign role dia sebagai teacher. Dan kali ni kita nak pilih Puan Juwita. Katakan Puan Juwita. Okay, Puan Juwita Muhammad Johan. Jadi saya klik pada Puan Juwita. Okay, nama Juwita tadi. Okay, dan saya klik enroll users. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok Puan Juwita dah sedia ada di dalam platform ni. Okey, dan
Tuan-tuan dan puan tengok sekali lagi tengok rule dia ialah teacher. Okey, maka secara automatik Puan Juwita akan dibolehkan ataupun dengan secara automatik Puan Juwita boleh membuat sebarang aktiviti yang berkaitan di dalam platform ni. Sama ada dia nak tambah nota ke ataupun dia nak tambah pelajar ke dan sebagainya. Tetapi untuk kali ni saya faham semua pensyarah-pensyarah, kebanyakan saya tak kata semua, kebanyakan para pensyarah ni dia nak enroll pelajar tapi dia tak buat manual enrollment. Sebab kalau kita buat manual enrollment, kalau ada 50 pelajar satu kelas, kita terpaksa enroll pelajar tu seorang demi seorang. Okey, jadi di kesempatan ni saya nak share juga dengan semua pensyarah, kita tak perlu buat manual enrollment. Kita buat self enrollment supaya pelajar-pelajar tu masuk dengan sendirinya. Setiap seorang daripada mereka bertanggungjawab untuk enroll diri mereka ke dalam platform kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang ni, kita ada 3 orang pensyarah. Okey. Jadi bila 3 orang pensyarah ni maksudnya kelas masing-masing tu berbeza. Ada di SK 1A, ada di SK 1B, ada di SK 1C, saya bagi contoh. Okey. Jadi mungkin saya ni akan mengajar di SK, Puan Salasiah akan mengajar di SK 1A. Puan Juwita akan mengajar di SK 1B dan saya sendiri akan mengajar di SK 1C. Okey, bagaimana kita nak buat self enrollment kalau semua pelajar ni bercampur baur kan? Ini saya akan ajar langkah seterusnya. Kalau tadi kita invite teacher, sekarang kita nak buat self enrollment untuk pelajar. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tolong ingat sebelum kita minta pelajar tu enroll diri mereka ke dalam platform yang kita buat ni, platform DPK 2043-1 ni, kita kenalah create group dulu supaya diorang ni boleh masuk terus secara automatik ke dalam group masing-masing. Okey, bagaimana caranya? Jom kita tengok. Okey, kita balik semula kepada platform. Okey, ini platform kita Kita balik semula, kita klik pada hyperlink ni. Okey. Maka dia akan balik semula ke platform kita tadi. Okey. Jadi kita akan pilih kat sini, kita sekarang saya ulang, saya make clear balik. Okey. Sekarang kita nak buat enrollment untuk pelajar. Okey, kita nak buat self enrollment untuk pelajar. Dan kita akan bahagikan pelajar tu kepada 3 grup. DSK 1A, DSK 1B, DSK 1C. Okey. Jadi bagaimana kita akan buat self enrollment ni, kita akan pergi ke button setting kita. Macam saya sebut tadi, apa-apa pun dia akan balik kepada button setting. Okey. Lepas tu kita akan pergi kat mana? Kat bahagian more. Pandai. Okey, kat bahagian more. Dan kita ambil kat bahagian user. Sebab tadi saya dah terang kan, apa-apa yang berkaitan dengan pengguna, tak kisahlah pengguna tu ialah teacher ataupun pelajar, kita akan ambil kat bahagian users. Okay, so dekat bahagian users ni, tuan-tuan dan perempuan, okay, kita buat group dulu. Kita buat group dulu. So kita klik dekat hyperlink group. Users, group. Okay, tuan-tuan dan perempuan scroll sikit ke bawah. Nampak tak? Create group. Ada button create group kan? So tuan-tuan dan puan klik create group. Okey, di sini tuan-tuan dan puan letakkan nama kelas tu. Okey, sebagai contoh saya di SK 1A. Saya buat di SK 1A dulu. Okey. Okey. Isikan dekat bahagian group name, group ID number. Okey. Kadang-kadang dekat group ID number ni kalau ramai-ramai sangat orang pakai, dia tak bagi tau. Dia tak bagi kita guna nama yang sama. Dia tak allow kita untuk guna nama yang sama. Kita buatlah apa-apa ID pun. Okay. Nak buat di SK 1A Jun 2020 pun boleh kan. Ni kita try dulu. Kalau dia boleh 1A dah memadai lah. Okay. So dekat sini bila kita create group ni, ada 3 benda je kita kena isi kat bahagian ni. Basic. Benda basic. Apa dia? Nama, group name, group ID number. Okay. Dan juga enrollment key. Okay. Sebelum tu saya kata buka dulu mata supaya bila kita buat key kat sini kita nampak kan.
Harus diingat tuan-tuan dan perempuan, untuk enrollment key ni, tuan-tuan dan perempuan kena buat combination. Okay. Di antara kombinasi huruf besar, huruf kecil, number dan juga special character. Sama ada kita nak guna alias, underscore, okay, ataupun apa-apa special character yang lain lah. Okay, tanda suruhan ke apa semua tu kan. Okay, jadi di sini, saya, kita kan banyak benda kita nak ingat kan, terlalu banyak sangat key dan password yang kita kena ingat. Jadi saya suka sangat kalau kita gunakan kod khusus ni. Okay, DPK 2043. So bila kita type semua huruf besar DPK 2043, so kita tahu dah ini memang nama khusus. Sebab kalau kita banyak platform akan ada banyak kod. So kalau kita isi yang benda yang general macam 1, 2, 3, 4 Suria ke apa ke kan, susah nak ingat. So lebih baik saya sarankan, saya suggest, lebih baik kita buat kombinasi huruf besar kita ialah nama kod khusus, kemudian diikuti dengan alias ke, underscore ke, okay, sebagai special character. Kemudian kita letak huruf kecil untuk nama kelas. Nama kelas kita, nama kelas yang group kita ni. Jadi confirm lah, kita ingat lah insyaAllah kan, nak bagi kat pelajar pun mudah ingat. Okay, nampak ada kombinasi huruf besar, okay, huruf kecil dan juga number. Okay, yang terakhir ialah special character. Cukup? Kalau cukup, confirm insyaAllah 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 kita boleh save dan boleh bina lah group tersebut. Okay, kita klik save. Dah ada satu group kan? Kenapa kosong dalam ni tuan-tuan dan puan? Kenapa kosong dalam bracket? Sebab tak ada lagi pelajar masuk. Okay, tak ada lagi pelajar masuk. Jadi kita create lagi, saya bagi satu contoh lagi. Create sekali lagi ya. Saya ulang tuan-tuan dan puan. Kita balik semula, macam mana nak create group? Okay, caranya ialah kita pergi dekat create group button dan kita klik. Okay, untuk group ni kita perlu namakan group. Okay, saya dah buat group yang kedua, jadi saya ambil DSK1B. Okay, untuk group ID number pun saya set benda yang sama, DSK1B. Okay, dan abaikan dekat bahagian ni, tak buat pun tak apa, dia not necessary, bukan compulsory pun. Okay, kita teruskan dengan enrollment key. Okay, kita type enrollment key kita. Tadi DPK 2041. Okay, semua huruf besar. Okay, alias. Huruf kecil semua DSK1B. Okay, jadi tuan-tuan dan puan kena ingat enrollment key ni kita akan bagi dekat pelajar kita. Kalau pelajar tu ialah daripada kursus DSK1B, maka kita bagi enrollment key ni. Okay, kalau pelajar tu daripada kelas DSK1A, kita bagi yang enrollment tadi, DPK 2041 alias DSK1A. Jangan tersalah bagi. Kalau salah bagi, bila pelajar tu masuk, dia akan masuk group yang salah. Okay, dia akan efek lah untuk proses-proses kita yang seterusnya. Okay, dan kita, lepas kita dah siap buat enrollment key, set enrollment key kat situ, kita ambil save changes. Okay, sekarang kita dah ada 2 grup. Memadai dah untuk pembelajaran pagi ni, kita dah buat 2 grup. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat macam mana nak buat grup boleh ya? Okay, bila dah berjaya buat grup, kita kena ada satu lagi perkara yang kita kena set, iaitu dekat self enrollment. Jadinya, tuan-tuan dan puan-puan, kita balik ke kursus kita, platform kita. DPK 20, tadi saya buat DPK 2041 kalau salah senang je, kita pergi balik, kita edit balik. Sebenarnya 2043, saya salah, maafkan saya. Okey, di sini saya betulkan sikit, 2043. Okey, saya save changes. Saya semak balik dekat kelas DSK1A, takut-takut saya tersalah. So kita edit group setting. Okey, tengok balik password. Yang ni betul. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kita dah ada 2 group dah. DSK1A, DSK1B. Sekarang kita nak buat self enrollment supaya pelajar tu boleh masuk. Masuk ke mana? Masuk terus ke dalam group yang kita buat ni. Okey. So macam mana? Balik semula kepada platform. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita nak pergi ke bahagian user. Okey, bahagian user tadi kan? Kita akan ambil dekat setting. Ulang, more. Okey, lepas tu ke mana ni?
users. Okey, kita ambil users kan? Okey. Lepas tu dekat users ni kita nak ambil group ke? Tak, sebab kita dah buat group. Jadi sekarang ni kerja kita ialah nak buat enrollment method supaya kita boleh set self enrollment. Okey. So jadi kita akan jangan ambil kat sini ya. Yang ni ialah menu enrollment. Kita ambil kat sini enrollment method. Boleh? InsyaAllah Kalau ada apa-apa persoalan ke, tuan-tuan dan perempuan boleh utarakan dekat sini ya. Saya tengok kat chat ni. Saya tengok kat chat sekejap Boleh tanya soalan kat sini juga. Okey. Puan Linda kata boleh tanya soalan. Betul-betul. Boleh tanya soalan. Chat je kat sini. Saya akan tengok daripada masa ke masa. Okey, saya balik semula. Kita dah sampai ke interface enrollment method. Jadi di sini tuan-tuan dan perempuan tengok secara automatik ataupun by default memang dah ada menu enrollment, guest access dan juga self enrollment, iaitu dalam kurungan tu student lah. Okey. Jadi di sini tuan-tuan dan perempuan enablekan dia. Jangan unhide. Enablekan dia supaya dia terbuka mata. Bila buka mata tu maksudnya dia dah aktifkan self enrollment untuk student ni. Okey. Selepas kita dah aktifkan dia ataupun buka mata dia, unhide-kan dia, kita pergi dekat bahagian setting ni. Okey, ada lambang setting kat situ. Okey, apa yang kita nak perlu setting? Tak banyak benda pun tuan-tuan perempuan. Tak susah pun. Okey, kod-kod lah tadi pada tadi saya dah mengajar banyak benda ni rasa macam wah banyaknya kan. Tak banyak pun, sikit je. Yang ni tuan-tuan dan perempuan pernah buat. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pernah buat kat platform LMS lama dulu. Okey, apa dia? Mula-mula kita isi dululah nama enrollment method kita tu. Okey. Saya buat DPK 2043. Okey, saya bagi nama khusus tu je. DPK 2043. Okey. Kemudian kita letak kat sini enrollment key. Okey. Oh, tadi ada enrollment group. Sekarang ni group enrollment key ada. Sekarang ada pula enrollment key. Okey, yang ni sebagai syarat. Syarat tu orang kata macam kita kata double layer security lah konon-kononnya kan. Kenapa? Bila sebagai contoh saya bagi analogi. Kita nak masuk ke rumah orang. Okey, bayangkan kita nak masuk ke rumah orang, kita mesti lalui security layer yang pertama, iaitu pintu pagar rumah. Ini ialah self enrollment yang key yang kita buat ni, enrollment key yang kita buat ni ialah seolah-olah seperti pagar utama rumah tu. Okay. So yang ni kita letaklah apa-apa pun, tak kisah. Yang ni dia tak ada kombinasi, tak ada syarat. Tak ada condition pun dia letak. So kita letak je lah apa-apa pun. ABC ke, 1, 2, 3, 4 ke kan. Sebab ini ialah syarat. Kalau pintu pagar ni tak ada, orang tu boleh terjah masuk je, dia jadi guest. Kan. Susah pula. So kena buat juga jadi enrollment key ni sini kena set juga. Okay, apa-apa pun tak apa. Sebab yang ni kita tak bagi kat pelajar. Kalau yang ni kita tak ingat pun, kita still boleh masuk platform. Jangan bimbang. Okay. So tadi kita isi custom instance name. Okay. Kemudian kita kena isi enrollment key. Jangan pula lupa yang berikutnya kita kena letak dekat sini use group enrollment keys ni. Jangan lupa letak yes. Kalau lupa letak yes, tak ada maknanya kita buat group tadi. Okay, tak ada maknanya. Pelajar tak boleh masuk juga ke dalam group yang kita bina tadi. Okay, saya ulang Selain daripada custom instance name, selain daripada enrollment key, ada satu lagi benda yang penting kat sini, kalau tak jalan, iaitu use group enrollment keys. Kita kena set yes, jangan say no. Okay, lepas tu kita turun bawah. Okay, yang ni tuan-tuan dan perempuan boleh set bila pelajar tu boleh enroll. Okay, bila pelajar tu boleh enroll, set lah. Hari ni ke, minggu depan ke, okay. Satu lagi ialah end date. Maksudnya bila last untuk dia enroll. Kalau dia tak enroll, tak boleh masuk dah lepas ni. Kan. Kalau saya tak set lagi lah. Biar dulu. Tak mula lagi sesi kan. Okay. Jadi, yang berikutnya kalau kita tengok kat sini, max enroll users. Ini maksudnya bilangan pelajar yang boleh masuk ke dalam platform ni. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan kena faham betul-betul, bilangan pelajar tu ialah bukan
hanya bilangan untuk satu kelas. Kelas dia SK1A je contohnya. Dia kena total semua sekali. Kalau ada 3 kelas, total semua tiga kelas tu berapa orang pelajar. Katakan di SK1A 25 orang. Di SK1B 20 orang. Jadi jumlahnya ialah 45. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak pastikan tak ada pelajar yang menyamar. Kalau kita letak jumlah pelajar 45, tapi kita letak 50. Kan? Kalau kita letak 50, tengok. 50 tu memang full. Padahal kelas kita 45. Mungkin ada pelajar yang menyamar. Okay, jadi tujuannya kita letak cukup-cukup ni supaya kita tahu yang ada dalam tu memang yang sepatutnya. Okay, so kita letaklah bilangan. Okay, kemudian dah siap, kita save. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang jenis ramah tamah ni, tulislah selamat datang ke platform. Selamat datang selamat datang. Okay, kalau tulis pun tak apa. Okay, kita nak cepat, bukan malas. Nak cepat. Okay, kita klik save changes. Okay. Pasal apa ni? The session participation is full. It is not possible to log in at this time. Ni benda ni di luar kemampuan kita lah. Mungkin ada masalah ke. Kita minta nanti orang kita tengok. Sekali lagi kita tengok ya. Kita cuba lagi sekali ya. Okay. Tak apa. Nanti tuan-tuan dan perempuan buat platform dia tak jadi macam ni. Saya je buat jadi macam ni. Oh, tak boleh juga. Sintos video.my. Okay, tak apa Jangan putus asa. Ni semua ni cabaran, ujian kan. Teruskan. Balik semula online services, ambil LMS, login balik. Kita check balik ada lagi tak? Kalau tak ada kita set balik semula. Okay. Saya klik login. Boleh masuk. Okey, kita cuba lagi ya. Tuan-tuan perempuan, tujuan dia mungkin ada yang baru-baru masuk ni. Kalau tadi masa awal-awal tu lebih kurang dalam 40 lebih, 70 lebih. Sekarang saya tengok dah 100 lebih kan. Jadi kita nak refresh balik kan. Sebab tu ditakdirkan kita jadi macam ni kan. Jadi kita boleh masuk semula. Jadi siapa-siapa yang dah masuk tu dia type sidos.edu.my. Dia login menggunakan nombor kad penalan dan juga password pun kad penalan. Okay. Siapa yang dah tukar tu kena guna password masing-masing lah yang tuan-tuan dan perempuan dah tukar kan. Okay. Jadi kita ambil dekat menu online services. Okay. Button LMS.